Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5, Cikgu Suhaida. Okey, hari ini kita akan sambung semula topik pembelajaran. Okey, minggu lepas kita sudah habis tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk tajuk baru iaitu elektrik. Okey, elektrik, yang ini sumber elektrik. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks. Okey, tajuk elektrik. Okey, saya harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks dan alat tulis untuk mendengar apa yang saya terangkan pada hari ini. Okey, elektrik. Okey, apa itu elektrik? Okey, hari ini kita akan objektif kita di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat menjelaskan dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi hari ini saya akan hanya sentuh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Jadi nanti di akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan contoh-contoh tenaga elektrik lah, sumber tenaga elektrik. Okey, di sini ada dialog. Okey, mari kita baca sama-sama dialog yang ada dalam buku teks. Mengapakah televisyen ini tidak dapat dihidupkan? Okey, seorang pemuda dia nak menonton televisyen. Okey, jadi dia tekan remote tu, televisyen tu tak dapat dihidupkan. Okey, jadi apa yang berlaku Ana, cuba kamu lihat ada satu mentol yang rosak. Walaupun satu mentol lampu perayaan itu telah rosak, mentol yang lain masih menyala. Perhatikan situasi di atas, mengapakah situasi ini berlaku. Okey, situasi televisyen yang tidak dapat dihidupkan ini, kita sendiri tahu televisyen ini dapat menyala ataupun dihidupkan disebabkan oleh adanya sumber tenaga. Okey, sekiranya sumber tenaga tiada, televisyen ini tidak dapat dihidupkan. Okey, jadi sumber tenaga elektrik adalah salah satu keperluan yang penting untuk kita menggunakan peralatan elektrik. Okey, seperti televisyen, mesin basuh, radio, kipas, lampu, apa-apa barangan elektrik, kita perlukan sumber tenaga elektrik untuk menghidupkan semua barangan elektrik dalam rumah. Okey, jadi mungkin bila dia hidupkan TV tu tak hidup disebabkan oleh terputusnya tenaga elektrik. Okey, terputusnya sumber tenaga. Mungkin yang kita selalu kat rumah blackout kan. Okey, sumber tenaga elektrik mati kan. Itu adalah disebabkan oleh mungkin kerosakan. Okey, kerosakan ataupun gangguan lah. Gangguan pada pencawang sumber tenaga elektrik. Okey, jadi bila sumber tenaga elektrik itu telah dibaiki ataupun dihidupkan semula, televisyen Encik ini dia akan hidup semula lah. Okey, bila kita tekan pada remote tersebut. Okey, sama juga dengan mentol ni. Okey, satu mentol lampu perayaan itu rosak. Okey, maknanya rosak. Walaupun rosak, lampu mentol lain hidup. Kenapa? Okey, disebabkan oleh sumber tenaga elektrik tu masih ada, tetapi salah satu mentol tersebut terbakar lah. Okey, bila terbakar, mentol satu sahaja yang akan tidak menyala. Yang lain masih menyala kerana sumber tenaga elektrik masih mengalirkan arus elektrik dalam wayar tersebut. Okey. Okey, jadi lampu tersebut rosak disebabkan oleh mungkin terbakar ataupun berlaku kerosakan lah satu mentol saja. Okey, bukan disebabkan oleh sumber tenaga elektrik yang mati. Okey, jadi sumber tenaga elektrik ini sangat penting kepada kita dalam kita menjalankan kehidupan seharian. Okey, kita tengok sini. Okey, sumber tenaga elektrik. Okey, kita menggunakan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian.
Okey, tenaga elektrik digunakan untuk menghasilkan cahaya, haba, bunyi dan menggerakkan sesuatu objek. Okey, jadi kita kena tahu sumber tenaga elektrik ini sangat penting seperti saya cakap tadi dalam kehidupan kita seharian, kerana dia akan sumber tenaga elektrik ini akan memberi kita cahaya, akan memberi kita haba, akan memberi kita bunyi dan akan menggerakkan objek-objek yang memerlukan tenaga elektrik. Okey, apakah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik? Okey, jadi sumber tenaga yang menghasilkan elektrik. Okey, apa sumber tenaga yang menghasilkan elektrik? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, ini kita nampak gambar. Okey, ini adalah kincir angin. Okey, ini adalah kincir angin. Okey. Kita dekat Malaysia, kita tak menggunakan kaedah sumber tenaga elektrik kincir angin. Okey, biasanya kincir angin ni digunakan di kawasan yang mempunyai cuaca ataupun cuaca yang berangin lah, yang banyak angin. Okey, macam kita ni, kita banyak kepada suhu musim panas, hujan. Okey, jadi kita tak menentu. Angin ni kadang-kadang tak tentu. Biasanya kincir angin ni digunakan pada kawasan-kawasan yang mempunyai angin yang kuat lah. Okey, jadi daripada kincir angin ni, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dia akan menghasilkan sumber tenaga elektrik. Okey, jadi kincir angin ni dia akan menghasilkan sumber tenaga elektrik melalui turbin lah, turbin yang pusing. Okey, dia akan ada satu turbin yang pusing pada bawah ni, pada kipas ni. Turbin ini akan pusing, bila pusing dengan laju dia akan mengalirkan tenaga elektrik. Okey, yang kedua adalah ni. Okey, ini adalah tenaga elektrik daripada ombak. Okey, ombak. Okey, jadi di bawah ini dia ada ombak ni. Macam mana ombak ni boleh menghasilkan tenaga elektrik? Okey, disebabkan oleh ada satu turbin di bawah laut ni. Okey, dia akan memusingkan. Okey, dia seperti kipas. Okey, dia pusingkan air tu dan ombak itu akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Jadi fungsi turbin bawah laut ni, dia akan menghasilkan gelombang ataupun ombak. Okey, apabila turbin ni berpusing. Okey, dalam ni lah. Dalam ni dia ada kipas. Okey. Okey, ini adalah ombak. Okey. Sumber tenaga elektrik daripada penjanaan ombak. Okey, jana kuasa ombak lah. Okey, yang ini adalah yang ini dekat Malaysia kita gunakan. Ini kita panggil dia hidroelektrik. Okey, hidroelektrik. Okey, elektrik. Okey, hidroelektrik ni di Malaysia. Okey. Kita gunakan di Malaysia sebagai satu sumber tenaga elektrik. Okey, hidroelektrik ni di kawasan macam mana dia boleh menghasilkan tenaga elektrik daripada ni lah, ada satu turbin di bawah ni, dia akan kipas lah, sama seperti ombak ni. Dia akan memusingkan kipas tu akan pusing dan air tu akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi kat sini banyak sangat kipas lah bawah ni. Okey, jadi proses dia ni, dia punya proses hidroelektrik ni dia sistematik lah. Okey, jadi kita dekat Malaysia ni, kita tak boleh gunakan kaedah ombak, kita tak boleh gunakan kaedah angin. Kita kena gunakan hidroelektrik sebabnya kawasan kita ni banyak kawasan perairan lah. Banyak kawasan yang mempunyai tasik air kan. Jadi kita menggunakan kaedah hidroelektrik. Okey, melalui turbin ataupun kipas dalam air ni lah. Dia akan menghasilkan hidroelektrik, menghasilkan elektrik lah. Okey, jadi ini adalah sumber tenaga elektrik lah yang
yang ada 3 ni, angin, sumber tenaga elektrik, angin, ombak dan hidroelektrik. Okey. Jadi kat sini murid kena faham. Stesen jana, kita baca stesen jana kuasa seperti stesen jana kuasa angin, ombak dan stesen jana kuasa hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik. Okey, jadi stesen jana kuasa ni ada 3 lah. Murid kena faham. Ni sumber tenaga elektrik stesen jana tenaga. Maknanya tenaga apa yang digunakan dekat sini, 3-3 ni? Tenaga, murid kena faham, tenaga kinetik. Okey, kinetik. Okey, tenaga kinetik. Stesen jana kuasa menggunakan tenaga kinetik. Okey, iaitu angin, ombak dan hidroelektrik. Di mana berlakunya kinetik itu? Pada kipas. Okey, kinetik ni adalah pergerakan. Okey, jadi turbin kipas ni yang menggerakkan tenaga, yang menghasilkan tenaga kinetik dan kemudian menghasilkan tenaga elektrik. Sama juga dengan ombak ni, dia ada turbin kipas di bawah air ni, di bawah laut ni, dan mempunyai turbin yang memusingkan ataupun kipas. Jadi kipas itu adalah tenaga kinetik. Kerana turbin itu, yang kipas itu pusing, dia akan menyebabkan berlaku terhasilnya sumber elektrik. Okey, begitu juga dengan hidroelektrik. Dia ada tenaga kinetik dalam proses hidroelektrik ni, iaitu dengan menggunakan kipas lah dalam air ni. Okey, jadi ini ada tenaga kinetik, ni ada tenaga kinetik dan hidroelektrik pun mempunyai tenaga kinetik. Jadi 3 ini adalah sistem jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa menggunakan tenaga. Okey. Jadi ini stesen jana kuasa. Okey, menggunakan tenaga kinetik. Okey, ada 3. Kena ingat angin, ombak dan hidroelektrik. 3. Okey. Kemudian kita tengok yang bawah ni Sel suria. Okey, sel suria adalah sumber tenaga elektrik juga. Okey. Sel suria menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okey, sel suria digunakan pada alat seperti satelit dan kalkulator. Okey. Okey, sel suria ini adalah tenaga sumber tenaga elektrik yang semula jadilah. Murid kena tahu, semula jadi daripada cahaya matahari. Okey, bila semula jadi daripada cahaya matahari, kita ni tak perlu bayarlah kalau kita cahaya matahari tu, cuma kita perlukan beli panel ni lah yang kena bayarlah. Panel ni dijual, kemudian kita pasang dekat rumah, dan cahaya matahari ni adalah sumber tenaga yang diserap lah pada panel tersebut. Kemudian daripada cahaya matahari inilah terhasilnya sumber elektrik. Jadi cahaya matahari ini dia tak perlu bayar lah, dia sentiasa ada. Okey, bila ada cuaca panas memang dia sentiasa ada. Tapi kalau cuaca hujan memang kekurangannya di situlah. Okey. Jadi sel suria ini adalah tenaga semula jadi yang terhasil daripada cahaya matahari. Okey. Jadi daripada tenaga cahaya matahari ini ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, cahaya matahari ini diserap dan panel sel suria ni. Kemudian sel suria ni diserap dan menyerap matahari dan menukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, ini adalah semula jadi. Okey, cahaya matahari semula jadilah. Okey, contoh-contoh yang digunakan alatnya adalah seperti satelit dan kalkulator. Maknanya satelit yang dekat atas, yang dekat angkasa tu adalah menggunakan sumber tenaga elektriknya menggunakan sel suria. Okey, kalkulator pun sama. Kalkulator menggunakan sel suria. Okey, tapi ada juga kalkulator yang menggunakan bateri. Okey. Tapi kalkulator yang zaman-zaman yang lama punya, tapi sekarang pun ada lagi, ada dia menggunakan sel suria. Okey. Dia ada, kalau kita nak tengok, dia ada sel suria, dia ada panel panel kotak-kotak dekat atas tu. Okey, itu jadi dia bila kita nak guna je, kita kena dedahkan pada cahaya matahari, kita boleh tenaga tu akan diserap menukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, kemudian kita tengok sel kering. Okey, sel kering menyimpan tenaga kimia.
Okey, sel kering ni selalu kita gunakan dalam remote television kan. Okey, sel kering ni adalah dalam ni dia adalah tenaga kimia. Okey, dalam sel kering ni adalah tenaga kimia. Kimia ni adalah bahan kimia lah. Okey, kemudian ditukarkan kepada tenaga elektrik. Daripada tenaga kimia, okey, tenaga kimia dia tukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik. Okey. Contoh-contoh sel kering ni digunakan pada alat kereta mainan, remote kawalan jauh, televisyen, okey. Sel kering ni juga digunakan kerana saiznya mudah, saiznya kecil dan mudah dibawalah. Sel kering. Kita tak panggil bateri sebenarnya ni kita tak boleh panggil bateri. Nama dia adalah sel kering, okey. Murid-murid kena biasakanlah panggil yang ini kita panggil sel kering Okey, kemudian sel kering ni inilah contoh-contoh mainan, remote control. Dia sebab dia kecil dan mudah dibawa, jadi dia boleh digunakan dengan pada alat-alat mainan, okey. Okey, kemudian dinamo. Okey, dinamo ni adalah satu sumber elektrik yang berada di basikal, pada basikal. Okey. Pada basikal. Dia ada tenaga kat sini. Kita tengok kat sini. Apabila tayar berpusing, okey, roda pada dinamo tu dia akan berputar. Okey, rodanya ada di sini. Okey, jadi bila tayar berpusing, roda di dalam ni dia akan berputar dan lama-lama dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi dinamo ni dia tukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Maknanya dalam bila basikal tu bergerak, okey, kita kayuh dia, pergerakan itu adalah tenaga kinetik dan roda kecil di dalam dinamo ni akan bergerak apabila basikal itu bergerak. Daripada tenaga pergerakan itu ataupun tenaga kinetik, dia akan bertukar kepada tenaga elektrik. Dan bila tenaga elektrik terhasil, lampu basikal itu akan menyala. Okey, jadi fungsi dinamo ni adalah untuk menyalakan lampu basikal tu. Dia sumber tenaga untuk lampu basikal. Okey, kemudian kita tengok akumulator. Okey, akumulator ni adalah dia seperti bateri juga. Okey, tapi kita panggil dia akumulator. Akumulator ni dia berada di dalam kenderaan seperti kereta, kenderaan bermotor lah. Motor pun ada, tapi motor dia akumulator dia kecil. Okey. Kalau kereta besar, lori besar, bas besar. Kenderaan-kenderaan yang bermotor ni yang mempunyai enjin lah, menggunakan sumber elektrik akumulator. Okey, akumulator ni dia mempunyai tenaga kimia. Dia sama juga dengan sel kering ni, dia ada tenaga kimia. Okey, dia ada tenaga kimia. Okey, tenaga kimia ini yang ada dalam akumulator ni akan menukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, jadi bila kita menggunakan akumulator ni dalam kenderaan bermotor, tenaga kimia ni akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi dia digunakan untuk menggerakkan kenderaan. Seperti kereta, lori saya cakap. Kalau tak ada akumulator ni, kenderaan tidak akan bergerak kerana sumber tenaga selain daripada petrol, okey, bateri ni adalah sumber tenaga yang sangat penting dalam kenderaan bermotor. Okey, walaupun ada petrol tapi tak ada bateri, kenderaan tidak akan boleh hidup lah. Tak akan hidup lah kereta tersebut sebab bateri sangat penting lah untuk menggerakkan kenderaan tersebut. Okey, kemudian kita tengok penjana. Penjana ni murid-murid kena tahu penjana ni adalah generator. Okey, generator. Pernah dengar tak? Generator ni biasa kita lihat dia dekat pada pasar malam kan. Pasar malam, kalau pasar malam tu dia tak gunakan tenaga elektrik yang daripada tiang kan. Dia gunakan tenaga elektrik daripada generator. Generator ni dia tarik kemudian hidup, ada enjin di situ dan elektrik akan terhasil. Maknanya dia kat situ adalah tenaga kimia. Okey, dalam generator tu ada tenaga kimia, dia daripada bahan api. Okey, bahan api kemudian dia tukar kepada tenaga elektrik. Jadi generator ni tenaga kimia ditukarkan
kepada tenaga elektrik. Tenaga kimia itu daripada bahan api fosil. Bahan api fosil tu apa? Petrol, diesel. Okey. Diesel lah, contoh diesel, kita gunakan minyak diesel, kita gunakan minyak petrol. Itu adalah bahan api fosil. Okey, jadi tenaga kimia itu adalah daripada bahan api, contoh petrol ataupun diesel. Okey. Jadi daripada tenaga kimia bahan api itu dia akan menukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, jadi generator ni kita gunakan biasanya pada pasar malam kalau kita nak bawa kan kenduri-kenduri kahwin kan. Kita tak gunakan tenaga elektrik, atau majlis-majlis yang di sekolah untuk fungsi dia untuk membekalkan tenaga elektrik, lampu, kipas kan. Jadi benda ni generator ni sangat penting dan dia boleh dibawa ke mana-mana. Kebaikan dia boleh dibawa ke mana-mana. Jadi memudahkan untuk mendapatkan sumber tenaga elektrik. Okey, jadi ada 4 kat sini. Okey. Sel kering, dinamo, akumulator, penjana. Okey, jadi saya nak jelaskan balik. Jadi kat sini ada berapa sumber tenaga elektrik yang kita pelajari hari ini. Okey, sumber tenaga elektrik yang pertama adalah stesen jana kuasa, yang kedua sel suria. Okey. Yang ketiga sel kering. Yang keempat dinamo. Yang kelima akumulator dan yang keenam generator. Okey, jadi ada 6 sumber tenaga yang kita pelajari. Okey, 6 sumber tenaga yang kita pelajari pada hari ini. Okey, tetapi dalam stesen jana kuasa ni bawah dia ada 3. Okey, angin, hidroelektrik dan ombak. Okey, jadi saya ringkaskan macam ni. Okey, ini adalah sumber tenaga elektrik yang saya telah ringkaskan daripada penerangan saya tadi. Okey, yang pertama sumber jana elektrik. Okey, jana kuasa elektrik. Okey, yang menggunakan tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Ada 3 iaitu angin, ombak dan hidroelektrik. Okey, maknanya dia menggunakan turbin. Okey, turbin ataupun kipas. Okey, kipas tu adalah tenaga kinetik lah. Okey, sumber jana elektrik. Okey, ada 3, angin, ombak dan hidroelektrik. Okey, kemudian ni yang pertama Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua sel suria. Okey, sel suria sajalah yang saya terangkan tadi, panel suria. Okey, yang ketiga sel kering. Okey, yang kita gunakan untuk menghidupkan alat-alat permainan kan. Remote control. Okey, yang keempat dinamo yang ada pada basikal. Yang kelima akumulator yang berada pada kenderaan yang bermotor ataupun berenjin seperti kereta, bas, lori kan. Motor. Okey, dan yang keenam adalah penjana. Penjana ini adalah generator. Okey, generator yang kita boleh gerakkan ke mana-mana. Okey, jadi ada 6. Okey, saya harap murid-murid faham. Sumber tenaga elektrik ada 6. Di akhir pembelajaran murid-murid boleh sebutlah satu persatu apa itu sumber tenaga elektrik yang kita pelajari. Okey, ada 6. Okey, sumber jana kuasa elektrik yang terbahagi kepada 3 iaitu angin, ombak dan hidroelektrik. Okey, yang kedua sel suria, yang ketiga sel kering dan yang keempat dinamo, yang keenam akumulator dan yang kelima akumulator dan yang keenam penjana ataupun generator. Okey. Jadi saya harap murid-murid dapat faham apa yang saya terangkan pada hari ini. Saya hanya terangkan sumber tenaga elektrik saja. Daripada mana sumber tenaga elektrik itu kita dapat. Okey. Jadi saya tak nak sentuh banyak. Saya sentuh hanya di mana sumber tenaga elektrik itu kita boleh perolehi untuk kita teruskan kehidupan kita. Okey. Jadi ini adalah sumber tenaga elektrik yang murid-murid perlu tahu. Okey, yang kita guna. Okey. Okey, itu saja. Selepas ini saya akan beri tugasan seperti biasa. Latihan tanpa dalam buku aktiviti. Kalau tak boleh nak print, salin. Kalau boleh print lagi bagus. Sebab saya kadang-kadang ada gambar kan. Gambar tu kata orang perlu ditampal. Okey, jadi kalau ada print lagi bagus. Okey. Tampal gambar tersebut. Okey, isikan jawapan yang betul.
daripada apa yang kita pelajari. Okey, itu saja. Saya harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan saya yang lepas-lepas sehingga yang hari ini. Sebab saya ni saya tahu murid yang hantar, murid yang tak hantar. Okey, murid yang belum hantar, saya masih terima lagi penghantaran mereka hantar. Okey, walaupun kerja tersebut sudah lama. Okey, cikgu tak marah. Okey, cikgu tak marah, hantar. Sebab itu adalah untuk diri awak sendiri. Buat apa cikgu nak marah? Kalau cikgu marah pun bukan cikgu yang pandai kan. Okey, jadi kalau murid nak pandai, murid buat apa yang saya berikan. InsyaAllah kalau murid faham apa ilmu yang saya berikan, berkatlah. Dan berkat tu maksudnya murid-murid ilmu tu tak hilang. Okey, tak hilang. Okey, walaupun kalau saya faham masalah situasi masing-masing, telefon, data, tak apa. Cikgu bagi peluang. Okey, yang lepas-lepas, contoh dah ada data, boleh buat sikit-sikit hantar. Yang tertinggal ataupun ada banyak yang dah tertinggal ke, bagi tahu saya. InsyaAllah saya boleh PM, saya boleh bagi kerja tersebut semula pada individu lah yang masih belum buat. Okey, kalau terlepas jangan takut. Okey, kita belajar daripada kesilapan. Walaupun murid-murid tertinggal belajar dengan topik-topik yang lepas, boleh ulang balik apa yang saya beri. Takut dengan saya tak perlu takut. Boleh bagi tahu apa masalah. Yang penting murid-murid buat tugasan yang diberikan. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.